Shalom, semua jemaat SHBPD, selamat pagi semua. Selamat bertemu di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita dapat bersama pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan begitu baik buat kita. Dan pagi hari ini kita ada pengkhotbah undangan dari SIB KL English. Beliau pernah datang ke sini tahun lalu. Kita sangat bersyukur beliau dapat mengadakan khotbah online untuk kita pada minggu ini. Beliau adalah Pastor Joel dan saya pasti semua jemaat Tuhan akan diberkati, akan dikuatkan, akan diberikan pencerahan daripada firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengikuti ibadah ini dan mari kita datang bersama-sama dengan hati yang rindu, yang haus untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Semoga Roh Kudus Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau senantiasa bekerja dalam hidup kami, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pertolongan, mendatangkan Tuhan penghiburan yang tidak pernah kami dugakan, tapi Engkau berikan kepada kami bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, kami ada ibadah online. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pribadi kami. Engkau hadir, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Ayo berdoa, Roh Kudus, mari bekerja di tengah-tengah kami. Bekerja dalam hidup kami. Jamah kami, bawa kami menikmati hadirat, kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Siapkan Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami kepadamu. Beri kami kelaparan, kehausan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan seluruh ibadah online kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian online kita. Saya akan memimpin kita dalam puji dan sembah pada pagi ini. Mari saudara, kita bangkitkan lagu puji sembah kita. Haleluya. Lagu yang pertama, Sukacita Bergelora. Haleluya. Tepuk tangan semua. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Kena anugerahnya, kena kuasanya, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Sekali lagi, na 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 na. Ku melupakan
padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Benar Tuhan, benar Yesus, Kau yang terbaik dalam kehidupan setiap pribadi kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, segala berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, siap dalam setiap pribadi kami pada pagi ini Tuhan, untuk mendengar firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan mengubahkan setiap hidup pribadi kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Inilah puji sembah kami serahkan dalam tangan Engkau, untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom semua, nama saya Joel dan saya merupakan pastor dari SIB KL. Saya rindu untuk berada di SIB PD pada pagi ini secara fizikal, tetapi disebabkan oleh RMCO yang akan berterusan sehingga 31 Ogos nanti, saya tidak boleh bersama kamu secara fizikal. Oleh itu, saudara-saudari semua terpaksa mendengar saya dan melihat saya secara digital melalui skrin televisyen ataupun komputer anda. Anda tahukah bilakah SIB PD akan membuka pintunya semula untuk berkumpul secara fizikal? Kalau tahu, tolong jawab ya. Tolong tulis di chat. Dan seterusnya, adakah saudara semua bersedia dan bersemangat untuk pulang ke rumah Bapa? Untuk pengetahuan saudara-saudari semua, kita di SIB KL baru sahaja membuka pintu gereja untuk berkumpul secara fizikal baru-baru ini, iaitu pada 2 hari bulan Ogos 2020. Tentulah dengan mengikuti SOP yang diberikan oleh kerajaan. Kita semua tidak sabar-sabar untuk pulang ke gereja secara fizikal. Pada pagi ini, saudara-saudari, saya ingin berkongsi satu khotbah dengan saudara semua yang bertajuk Mengikut Corak Yesus. Mengikut Corak Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di syurga, kami berdoa pada pagi ini agar Kau akan hadir bersama dengan kita semua di sini. Gunakanlah saya, gunakan semangat saya dan segala pertuturan saya pada pagi ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan juga untuk memberi galakan dan dorongan kepada saudara-saudari di sini. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dari buku Roma pasal 15. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 13. So buku Roma ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama.
Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kerana Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti apa yang tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang kepada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahawa oleh kerana kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah kerana rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsanya dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Dalam Roma ayat 15 ayat 1 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan kelemahan ini? Apakah itu kelemahan? Kelemahan adalah apa-apa yang tidak senang diduga ataupun dilalui oleh seseorang. Ini adalah disebabkan orang itu mungkin tidak kuat, bukan secara fizikal, tetapi dari segi rohani ataupun spiritual. Seterusnya, kelemahan seseorang itu mungkin juga titik buta, atau kita panggil sebagai blind spot seseorang itu, yang mungkin tidak diketahui olehnya tetapi mudah dilihat oleh orang lain. Itulah titik buta, dia sendiri tidak nampak tetapi sangat jelas untuk dilihat oleh orang lain. Seterusnya, kelemahan seseorang dapat dilihat dari kepribadian atau personality seseorang. Ini adalah sesuatu yang terpendam di dalam seseorang dan ada di dalamnya semenjak dia lahir. Sebagai contohnya, saya ini seorang yang betul-betul patuh kepada undang-undang. Kalau undang-undang kata sebegini, saya terus ikut sebegini juga. Saya tidak pandai untuk mencari selok-belok, untuk membengkokkan undang-undang itu supaya saya boleh cari jalan yang lain. Saya terus ikut undang-undang itu. Oleh itu, saya juga memang tidak suka orang lain yang memutar belitkan percakapan mereka. Mereka mestilah bercakap dengan terus terang atau secara direct, tanpa menokok tambah atau menolak apa-apa yang mereka cakap, ataupun juga dengan percakapan yang kosong. Orang katakan saya lurus seperti bendul lah. Ya, pernah dengar lurus seperti bendul, ya. Tetapi pada pagi ini saya ada satu soalan untuk kita semua. Di manakah satu tempat atau di manakah satu hubungan sesama manusia, sesama
lelaki dengan perempuan yang kita akan mengetahui segala kelemahan tetapi juga segala kekuatan seseorang. Hubungan itu adalah hubungan di antara suami dengan isteri. Dan dengan hubungan di antara suami dengan isteri, kita akan mengetahui segala kekuatan tetapi juga segala kelemahan yang ada di dalam pasangan suami ataupun isteri kita itu. Jikalau kita sudah kahwin tetapi kita tidak suka kelemahan atau kita tidak boleh menahan kekuatan orang itu, tidak boleh bercerai, bukan? Tidak boleh berpisah juga. Tetapi kita harus bersama dengan suami ataupun isteri kita itu dengan perasaan penuh kasih sayang. Ya, ingat itu, perasaan penuh kasih sayang. Jadi pertamanya, ingat semua aspek kelemahan, ya, kelemahan. Seterusnya dalam ayat 2 berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Yang kedua adalah kesenangan. Kesenangan bermaksud apabila kita mesti selalu memikirkan tentang kebaikan dan kesenangan orang lain sebelum memikirkan kesenangan kita sendiri. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang di luar norma masyarakat biasa yang ada di dalam hati naluri seseorang. Tetapi di dalam firman Tuhan, amat jelas disebut di dalam firman Tuhan. Dia jelas dan kita boleh lihat di sini. Selanjutnya, memikirkan kesenangan orang lain mestilah lahir daripada hati yang ikhlas, daripada hati yang mulia, tanpa sebarang udang di sebalik batu ataupun motif yang jahat. Di dunia ini, agak sukar kan untuk kita mencari contoh orang yang sedemikian. Apabila saya berfikir, saya boleh fikirkan hanya seorang yang boleh mempraktikkan semua ini, iaitu pelayan di restoran. Anda tahu bukan? Seperti waiter atau waitress, pelayan di restoran. Tetapi dalam hal itu juga, mereka dibayar untuk melayan orang lain, untuk menjaga kesenangan orang lain. Saudara mungkin tahu bukan? Di sebuah restoran, lebih mahal harga makanan di restoran itu, lebih baik dan mantaplah layanan yang akan diberi oleh pelayan di restoran itu. Saudara semua pasti faham apa yang saya katakan, bukan? Dan saya ada satu contoh berkenaan dengan pelayan ini juga. Pada suatu hari, saya pergi ke restoran yang lebih kurang macam kafe lah, ya, restoran atas sikit. Pada hari itu, apabila di sana, kawan saya memesan jus oren untuk diminum. Apabila pesanannya itu datang, jus oren lah itu, tetapi dalam botol, ya, dengan segelas ais batu bersama dengan botol jus oren itu. Selepas itu, kawan saya cuba membuka botol jus oren itu. Tetapi dia dapati, mengapa penutup botol jus oren itu sudah longgar, macam sudah dibuka? Pelayan itu menjawab, kita telah membuka penutup botol itu sedikit supaya longgar untuk kesenangan kamu, Encik. Kawan saya terpegun, dia terkejut melihat apa yang dia baru dengar. Kerana dia tidak menyangka bahawa ada pelayan yang sebegitu. Keadaan yang berlaku pada hari itu mungkin kelihatan agak ganjil, agak luar biasa, agak mungkin kekok. Kerana ini bukan sesuatu yang selalu dilakukan, tetapi pelayan itu melakukannya untuk kesenangan pelanggannya, dan pelanggannya pada hari itu adalah kawan saya. Ya. Dalam cerita itu, pelayan itu mungkin dibayar untuk membantu dalam kesenangan orang lain. Tetapi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus mestilah melakukannya dengan hati yang ikhlas dan sempurna, tanpa mengharapkan apa-apa balasan jua. Jadi, saudara-saudari sekalian, pertama adalah kelemahan. Kedua adalah kesenangan.
Dan yang seterusnya, kita boleh bacakan dalam ayat 5 dalam buku Roma yang berkata demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kerukunan itu sesuatu yang lebih mendalam daripada hanya suasana yang harmoni atau aman damai, tanpa persengketaan, tanpa apa-apa perselisihan faham antara satu sama lain. Tetapi ini adalah sesuatu yang dikatakan dalam bahasa Yahudi atau Ibrani yang dipanggil shalom, ya, perkataan shalom yang datang daripada Tuhan sendiri. Dalam perkataan lain, ini juga dipanggil damai sejahtera, suatu keadaan yang mulia sesama manusia dan berasal daripada Tuhan. Amin. Saudara-saudari semua, saya ada satu cerita di mana damai sejahtera ini dapat dirasai oleh saya sendiri pada masa itu. Pada suatu masa dahulu, saya mempunyai seorang rakan, dan pada masa ini kita masih lagi rakan, kita masih lagi kawan karib. Jadi pada suatu hari saya pergi menziarahi di rumahnya. Pada masa itu saya melihat seorang daripada ahli keluarganya yang duduk serumah dengan kekasihnya. Ya, jadi lelaki dan perempuan, dia tinggal bersama, dia duduk di rumah bersama dan di dalam satu rumah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil cohabitation. Tidak boleh, bukan? Cohabitation itu salah, itu tidak baik. Jadi pada masa itu, saya pun bertanya kepada kawan saya itu, kawan, mengapa boleh begitu? Mengapa lelaki dan perempuan boleh duduk dalam satu rumah walaupun mereka belum berkahwin? Saya tidak tahu apa yang mereka buat. Saya tidak pasti apa yang mereka sedang lakukan di rumah di belakang tabir, tetapi pasti ada godaan, bukan? Ada godaan di antara satu sama lain, dan mungkin kedua-dua mereka akan terjatuh ke dalam dosa. Tidak baik, bukan? Sebagai seorang saudara yang baik, kita harus memperbetulkan kesalahan atau kesilapan yang dilakukan oleh saudara kita dan melakukannya dengan perasaan kasih sayang. Ingat, perasaan kasih sayang. Ya, dengan penuh kasih sayang. Jadi kawan saya itu pada mulanya tidak menyukai yang saya telah menunjukkannya kesilapan yang dilakukan oleh ahli keluarganya itu. Tetapi saya berkata, kerana engkau saudaraku, engkau sahabatku yang baik, saya tidak mahu apa-apa yang buruk berlaku kepada kamu atau sesiapa pun di dalam keluargamu, antara ahli keluargamu yang lain. Pada masa itu, kawan saya pun itu faham. Dia sedar di mana niat yang saya kata demikian. Dia boleh berasa perasaan kasih sayang yang datang daripada saya. Oleh itu, dia pun mendengar dan dia pun mengikut nasihat saya dan menegur ahli keluarganya itu. Cerita ini berlaku lebih kurang 10 tahun yang lalu, dan sehingga hari ini kita berdua kawan karib, kita rakan yang amat rapat, dan kita bukan sahaja sekadar harmoni dan tidak ada perselisihan, tetapi kita telah merasai perasaan aman, damai, sejahtera yang saya ingin tekankan pada pagi ini. Jadi saudara-saudari, itulah kerukunan sebenar yang disebut dalam firman Tuhan. Saya berharap agar saudara-saudari juga mempunyai kerukunan yang sama sesama ahli keluarga, suami isteri, rakan sepejabat, mahupun rakan sekelas. Sebelum saya berakhir pada pagi ini, saya ingin mendesak saudara-saudari supaya mengamalkan 3 perkara ini. Pertama, menanggung kelemahan. Kedua, memberi kesenangan. Dan ketiga, semoga Tuhan
mengurniakan anda semua dengan kerukunan. Kerukunan iaitu aman, damai, sejahtera kepada anda semua. Dari segi menanggung kelemahan orang lain, iaitu orang di sekeliling kami, sama ada ahli keluarga, rakan sepejabat, rakan sepasukan, atau rakan dari platoon yang sama, untuk yang para prajurit. Seterusnya, berilah kesenangan kepada orang lain tanpa mengingati keperluan diri sendiri, tetapi juga keperluan orang lain. Akhir sekali, semoga Tuhan mengurniakan saudara sekalian dengan kerukunan, bukan sahaja harmoni tetapi kerukunan, aman, damai, sejahtera yang datang dari Tuhan Bapa kepada kamu semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di syurga, kami berdoa pada pagi ini agar Engkau memberkati saudara-saudari saya yang ada di sini. Terima kasih Tuhan kerana mengingati kita semua daripada buku Roma agar kita akan sentiasa menanggung kelemahan orang lain. Kita mencari kesenangan untuk orang lain dan bukan kesenangan kita semata-mata. Dan akhir sekali Tuhan, berikan kita kerukunan kepada kita agar kita akan hidup dengan damai sejahtera antara satu sama lain. Saya berdoa bahawa hal-hal ini akan terjadi di gereja SIBPD pada hari ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.